ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. الحمد لله الذي أفانا وما ابتلانا وفضلنا على كثير من عباده تفضيلا. اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا الصغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ختم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di rumah di Madrasah Darul Atiq didatang 3 orang tetamu yang hebat-hebat, iaitu PACE Audio Kuliah dan PACE Online Majlis Ilmu dan Ustaz Azam daripada Damansara. Alhamdulillah, sahabat datang ziarah aku kat rumah, ya. Dia kata rindu tak jumpa Ustaz. Hari ni dia datang, alhamdulillah. Dia tu tetamu datang bawa rahmat. Apa kata Rasulullah, apabila tetamu datang rumah, dia membawa rahmat, dan nanti dia balik, dia bawa balik dosa kita sampai di tengah jalan, malaikat Allah ambil, dia buang di tengah laut. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita lama-lama duduk di tengah laut, kerana tengah-tengah laut ni tempatnya meetingnya iblis, tempat meetingnya syaitan, ya, tempat meetingnya jin-jin kafir di tengah-tengah laut. Tapi dekat laut lah orang suka duduk, orang suka telanjang di tepi laut. Ya, telanjang tepi laut, pakai spender tepi laut, ya, pakai bikini di tepi laut, sebab dia suka kat tepi laut. Ya, dia kata duduk tepi laut ni mendapat ketenangan. Tak masalah nak cari ketenangan, duduk tepi laut, tapi jangan buka aurat. Bila buka aurat, dia di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, malam ni nak baca kitab, iaitu kitab Hidayatus Salikin, ya, daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Imam Ghazali ni adalah ulama yang cukup hebat, ulama yang tawaduk, ulama yang merendah diri. Ya, malam-malam kurang tidur, dia beribadah kepada Allah. Imam Ghazali ni dia 2 beradik, seorang nama Muhammad, seorang nama Ahmad. Ni Imam Ghazali Hujatul Islam. Imam Ghazali ni di antara wirid yang dia selalu beramal, tak pernah tinggal. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Sesiapa yang mahu dia berani di dalam rukun dan hakam, dia tak takut dengan siapa sekalipun, ya, berani berkata benar, perbanyakkan wirid ni. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Dia jadi orang berani. Dia maksudnya dia tidak takut dengan siapa sekalipun, dia tidak takut dengan makhluk, ya, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kitab Hidayatus Salikin daripada Imam Ghazali Hujatul Islam, dan masuk bab tentang faslun fil fadilah ilmin nafi', iaitu tentang fadilat-fadilat pada tentang ilmu-ilmu nafi', ya. Faslun fi fadilatil ilmin nafi', iaitu ini sesuatu pasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Pada ilmu ni penting. Nak nikah pun kena ada ilmu, nak makan pun kena ada ilmu, nak semayang pun kena ada ilmu, nak baca tahlil pun kena ada ilmu, ya, semua kena ada ilmu, ya. Kalau tak ada ilmu, habis rosak ni akhir zaman. Kadang akhir zaman ni kadang ada jenis ustaz tiruan pun ada, ustaz jadian pun ada. Ingat harimau jadian je, ustaz jadian pun ada. Inilah akhir zaman dunia dekat dengan yaumul qiyamah. Ya, lepas tu kita kena mengaji, ya. Lepas tu ilmu ada 2. Satu ilmu kasbi, satu ilmu laduni. Ilmu kasbi ni dia belajar berpandukan kitab. Kitab ni dia ada guru, dia ada guru, dia ada sanad dia ada silsilahnya, ya, dia ada guru. Tengok Imam Syafi'i, gurunya berapa ribu. Tengok Imam Malik, ya, Imam Ar-Rafi'i, Imam Nawawi, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, Syekh Dawud At-Ta'i, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdullah Al-Mubarak, Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar. Mereka semua hebat-hebat, mereka semua ada guru. Sebab itu kita memerlukan guru, ya. Kalau ilmu kita tidak berpandukan guru, nanti kita beramal, kita ilmu taklid. Ilmu taklid ni, iman taklid ni, dia ikut orang. Orang cantikkan kubur, dia cantikkan kubur, tapi dia tak tahu benda tu, ya, salah di segi hukum syarak. Lepas tu nak cantikkan kubur pun kena ada ilmu, ya. Kalau kubur itu tanah wakaf,
Tidak dibenarkan kita mencantik-cantikkan kubur, tak boleh. Ya, tak boleh. Ulama tak bagi. Ulama tak bagi. Buka dalam kitab Syarah Tuhfah, buka dalam kitab Mahali dari Syekh Ramli, buka dalam kitab Bakhrul Madi, buka dalam kitab Majmu' Syarul Mahzab. Ya, ada kisah bab tentang tanah kubur, bab tentang batu nisan, bab tentang kepuk kubur, bab tentang siram air di tanah perkuburan, bab tentang baca tahlil. Dalam kitab Furu'il Masail pun ada. InsyaAllah, bila kita ada ilmu, kita berpandukan ilmu, kita tak sesat dan kita tidak tersasar. Ini sesuatu pasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi faedah. Sebab itu dalam kubur yang boleh tolong kita dalam kubur, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, sedekatun wajariyah. Kedua, ilmu pertama waladun solihun. Kedua, ilmu nafi'. Ketiga, sedekatun wajariyah, sedekah jariah. Itu kena perbanyak sedekah jariah. Dan ni akhir zaman ni, bila dunia dekat yaumul qiyamah, kita jangan tinggal selawat. Ya, selawat ni jangan tinggal selawat. Paling kurang selawat satu hari 1000 kali. Jangan tinggal selawat. InsyaAllah siapa selawat, siapa ingat Rasulullah, siapa cinta Rasulullah, rindukan Rasulullah, dia di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paling pendek selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu paling pendek. InsyaAllah berkat dunia dan akhirat. Bermula kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu, iaitu amat banyak yang tersebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Itu kena muhasabah pula tentang Quran. Hari ni dah baca Quran. Berapa banyak baca Quran? Itu dalam rumah, ulama kata apa? 4 benda kalau tak ada dalam rumah ni tak berkat. 4 benda dalam rumah ni kena ada. Pertama apa? Pertama, dalam rumah ni jangan tak baca kitab Al-Quran. Kalau dalam rumah ni tak baca kitab Al-Quran, maka rumah ni tak berkat. Kena muhasabah, rumah kita ada baca Quran tak? Atau rumah kita bunyi PUBG je? Atau rumah kita bunyi Asro je? Bunyi orang menyanyi je? Ya? Kalau ada rumah tu tak ada baca Quran, rumah tu tak berkat. Yang kedua, dalam rumah itu hendaklah ada baca kitab hadis. Dalam rumah tu ada majlis ilmu lah, kata ulama. Maksudnya baca kitab hadis tu kena ada majlis ilmu. Paling kurang baca 1 perenggan atau 1 ayat. Ya? Dalam rumah ni. Yang ketiga, dalam rumah itu kena ada solawat. Kena ada selawat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dalam rumah itu kena ada orang istighfar, minta ampun dengan Allah. 4 benda ni kalau dia buat, rumah ni berkat. Rumah ni di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun juga negara, bila negara itu ramai orang baca Quran, negara itu berkat. Ya, ramai ada majlis ilmu, negara itu berkat. Ramai pula orang selawat, kata Rasulullah, negara itu berkat. Ramai pula orang beristighfar, minta ampun dengan Allah, negara itu berkat. Sekarang tak banyak orang istighfar, banyak orang menyanyi, banyak orang main PUBG. Orang tak mau istighfar. Dia istighfar bila? Pada ketika dapat sakit, istighfar lah. Terlantar dekat hospital, istighfar lah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar. Nanti bila nurse lalu, alhamdulillah. Sekarang mata-kata hospital semua nurse. Nurse muda-muda tu, bukan nurse tua-tua, nurse muda-muda. Sekarang orang suka masuk hospital. Orang suka masuk hospital sebab sekarang nurse semua muda-muda. Sikit-sikit ambil surat apa? Surat apa? Surat tu surat MC. Padahal sakit pun membohong. Ingat tu, apabila buka dalam hukum fikih, dia boleh ambil surat sakit kalau dia benar sakit. Kalau dia tak benar, kalau dia tak sakit, dia ambil surat sakit, dia tipu majikan, gaji pada hari itu tak boleh ambil sebab dia sudah menipu, tak boleh. Apa itu dia kena tahu hak dalam Al-Quran, buka dalam kitab Al-Quran, buka dalam hadis, buka dalam ubah hukum dan hakam, ilmu fikih, ilmu tasawufnya, ilmu tauhidnya, buka pula dalam ijma' ulama, buka dalam bab qiyas gitu lah. Banyak kadang orang tak sedar dia makan duit haram, tak sedar. Dia sebenarnya jemaah cukup, kadang mengaji dengan ustaz-ustaz, tapi kadang dia tipu majikan tentang MC, kadang dia tipu. Kadang tipu tentang punch card dia. Dia tipu tentang punch card, dia masuk pukul 10, tapi kawan tolong punch cardnya pukul 8. Gaji 8-9 tu haram, tak boleh makan. Tak boleh makan. Sebab dia tipu dengan sengajanya. Tu kaedah tipu, kena belajar sebab tipu.
Boleh menipu apabila di dalam darurah. Dalam darurah orang letak pisau kat leher, orang tanya, "Mana rumah Ustaz Naha? Mana rumah Ustaz Azam? Mana rumah tu yang selalu rakam majlis ilmu tu, alim majlis ilmu tu, Firdaus tu? Aku tak puas hati dengan dia rakam ustaz-ustaz selalu ustaz cengeng-cengeng kan mana rumah dia?" Letak pisau kat leher, ya. Kita pada ketika itu boleh menipu orang tu sebab nak mengelak daripada kita kena bunuh, boleh ya? Ni hukum menipu yang dia benar dalam hukum syarak. Saja-saja nak tipu tak boleh. Bini tanya, "Bagaimana bang?" Ya. Nun pergi majlis ilmu, padahal tipu bukan majlis ilmu, dia pergi kedai mamak makan, dia tipu bininya. Firman Allah Ta'ala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ya. Artinya, mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah Ta'ala daripada kamu, dan mereka yang diberi akan dia ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Nampak tu? Ya. Ni kelebihan orang menuntut ilmu. Allah angkat darjat dia. Allah angkat darjat dia. Betul orang ada ilmu ni, dia tak risau PKP ke, PKPB ke, PKU ke, OKU ke, WWC ke, dia tak heran lah. Ya. Tak heran dia sebab dia ada Allah. Ya. Alif lam lam ha, Allah. Faham Allah. Qul huwallahu ahad. Mana dia? Katakanlah Allah itu Esa. Tapi jangan silap. Bahasa Arab dia lari sikit. Dia qaf bukan kaf. Kalau kul, ya, makanlah. Ni belajar bahasa Arab. Tak ada ini, ente, unte, kude, kurma. Itu tau. Gaya hebat. Oi, pakai jubah, janggut panjang. Panjang janggut. Ya. Kadang janggut dia hidup panjang. Dia potong-potong bagi pendek pula. Kenapa potong bagi pendek? Janggut jangan potong. Panjang ni boleh hisap. Itu selawat. Hisap, ubat. Tu orang dulu, mana banyak klinik, mana banyak hospital. Orang dulu semua dia berpandukan kalam-kalam ulama. Ya, kita tak ada, janggut tak suka simpan. Ya. Ni ujung dia ada ubat. Akar-akar dia ada ubat, janggut ni. Makan pun kena jilat. Semua ada ubat. Anggota tubuh ni semua ada ubat. Semua ada ubat, cuma kita tak tahu. Ya, cuma kita tak tahu. Kadang tahu, tak nak buat. Ya. Allah angkat tu darjat orang berilmu. Ya. Lagi sepotong hadis, mautul alimi mautul alimah. Ya. Meninggalnya seorang alim itu laksana hancurlah alam. Nampak? Orang alim meninggal je laksana hancurlah alam. Nampak? Ni macam Madrasah Darul almarhum Tok Guru Saudara Rasulullah, orang alim. Bukan orang alim ni, wali Allah. Orang nampak semayang di Mekah berapa kali. Ya. Budak-budak sakit, kena histeria, kena gangguan. Ambil je gambar dia, tunjuk. Diam budak. Cuba kita kalau anak kena gangguan, tunjuk gambar kita, mau diam. Mampus lagi menangis dia. Ya? Bagi kita busuk punya orang. Busuk punya orang. Ya? Sembang je lebih, poya lebih. Faham ya? Cakap ibarat. Haram. Tapi amalan-amalan orang ni tak cukup. Rohani ni kan penting, rohani. Ni. Itu kalau contoh tadi maghrib amalan wirid tak cukup, nanti malam qada lah. Ya, kalau duha terlajak tertidur, nanti qada dengan sembahyang sunat mutlak. Ya, ni orang yang dia derajatnya derajat orang hawas. Dia orang awam lain, orang awam ni orang biasa je, orang awam. Orang hawas ni dia amalan-amalan bagi dia yang sunat, bagi dia wajib. Padahal benda tu sunat, bagi dia wajib. Ni orang hawas. Kalau hawasul hawas, para nabi, para aulia, dia hawasul hawas. Ya, orang awam ni orang kebanyakan. Kita kena muhasabah, kita ni orang awam ke orang hawas? Orang hawas ni dia kat jantungnya Allah 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 Allah, ni orang hawas. Dia tak fikir ada duit tak ada duit. Dia fikir Allah, aku jangan tak ada Allah sudah. Dia takut. Kita takut tak ada duit, betul tak? Tak ada duit takut. Orang hawas tak, dia takut dia tak ada Allah. Dia takut dia hilang iman. Dia takut dia lemah iman. Ni orang hawas. Kita tak ada, kita takut duit tak ada, kita takut duit kurang, ya, kita takut bini lari, biar lari. Bini lari, kahwin lagi ya. Berani kahwin lagi? Berani. Mampus berani kahwin lagi. Ya. Belajar tauhid. Rukun murtada, rukun iman yang last sekali apa? Rukun iman yang last sekali. Yang last sekali.
Qada dan qadar. Qada dan qadar ni banyak orang tak percaya. Banyak orang tak percaya. Itu dalam kitab dalam kitab Tajul Urus dia punya Khatimul Asam. Ramai manusia mereka sudah jadi jenazah, mereka masuk dalam liang lahat, mereka masuk dalam kubur. Mereka berpaling kiblat daripada Allah sebab mereka masa dekat dunia mereka tidak percaya tentang takdir. Tak percaya. Mereka tidak percaya tentang takdir. Mereka melanggar tentang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka cukup takut tentang bila tak ada duit. Inilah mereka bertuhankan duit. Ini yang paling kita takut. Tambah akhir zaman macam ni. Akhir zaman ni paling kita takut. Macam ni duit ni. Contoh ni duit. Duit ni aku pegang. Duit ni aku pegang. Aku cuma pegang lah. Aku pegang duit ni. Aku cuma pemegang aja. Tetapi bukan milik aku. Tak tahu lepas ni siapa yang dapat duit ni. Itu balik dia balik dalam takdir qada dan qadar. Itu yang dalam kitab tauhid dia panggil takdir muallaq, takdir mubram. Cuma aku simpan dalam poket je. Itu. Sebab kita ni baharu. Jisim, jirim, kita ni hamba, kita ni makhluk. Makhluk macam Firdaus, dulu sihat, sekarang sakit kaki. Nampak tak larat. Tak tahu nanti satu hari sihat pula kita tak tahu. Lepas tu kita dia ada berlawanan. Sakit lawannya sihat. Mati lawannya hidup. Hidup lawannya mati. Miskin lawannya kaya. Itulah susah lawannya senang. Itulah. Dia ada berlawanan. Faham ya? Inilah hamba. Faham ya? Hamba. Lepas tu bila kita kena marah dengan bini marah. Kan betul? Kena marah kan? Murtadah kena marah dengan bini, Acap kena marah dengan bini kan? Macam aku kalau kena marah dengan bini pun dia ada berlawanan lah. Bila kena marah dia balik kan. Bila kita marah dia datang sakit tu dia balik kan. Di sebalik kesakitan dia datang kemanisan. Datang kemanisan. Apa kemanisannya? Bila kita dekat dengan Allah, Allah nak uji kita sabar tak? Dan kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Ibnu Abbas pada ketika umur 9 tahun tak silap, yang Rasulullah pegang kepalanya. Rasulullah baca tu, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Sayyidina Ibnu Abbas dia menjadi mufti, menjadi ulama yang cukup hebat. Sayyidina Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas ni tak silap dia punya kubur dekat dekat Taif, bersebelah dengan kubur seorang ulama yang cukup hebat, iaitu Syekh Abdullah Al-Fatani. Pergi Mekah, Taif. Ada pernah pergi Taif? Pergi Bali, pernah pergi Bali. Ni tak ada duit, nanti lepas habis PKPB orang sibuk nak pergi mana? Pergi makan. Bukan dia ada niat nak pergi umrah. Bukan ada niat nak pergi tanah haram. Tahu simpan duit nak pergi jalan Australia, nak pergi China, India, Pakistan, simpan duit pergi umrah, pergi umrah. Sebab itu sebelum nak cakap kita kena buat, nak ajak orang pergi umrah, kita kena pergi umrah. Nak ajak orang kahwin lebih, kita kena kahwin lebih, tu Nak ajak orang suruh pakai seluna serban, kita kena pakai. Ajak orang pakai janggut, kita kena pakai janggut, tu Ajak orang pakai kain sugi, kena pakai kain sugi, Ajak orang sedekah, kita kena sedekah. Ini tak ada sedekah kedukut punya orang, busuk punya orang. Lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin bisab'i mi'atin darajatin ma baina darajatain masirata 500 amin. Amin. Artinya bagi segala ulama itu beberapa pangkat. Nampak ulama ni dia ada pangkat dia. Ni ulama ni dia mulia di sisi Allah. Ulama ni kalau duduk kat cokok hutan macam mana orang cari tak Firdaus? Orang cari. Air liur dia pun berguna ni ulama. Ni ulama.
Makin dia berumur, makin tak larat pun orang cari ulama. Ulama ni Allahu Rabbi. Kenapa air liur dia boleh buat ubat? Ulama ni mulutnya, lidah suka berzikir. Ini ulama. Ya, suka berzikir. Ulama tak suka mengumpat. Ulama ni dia tak suka mengena. Dia suka dia kena. Ni ulama. Maksudnya dia tak suka mengata. Dia suka orang kata dia. Ni ulama. Lepas tu bila orang kata dia sebut alhamdulillah. Syukrulillah. Ni ulama. Lepas tu kalau ada orang marah kita, orang maki kita, kita jangan marah. Kalau kita marah, itu tanda hati kita kotor. Ingat tu Firdaus? Ada orang marah engkau, apa ni ustaz? Ni tak suka, saya tak suka perangai orang macam ni. Tu tanda hati kita masih kotor. Ingat tu Murtabah. Allah nak uji kita, kita sabar tak sabar? Tu je. Sebab tu dia menuntut ilmu ni, dia bukan apa menuntut ilmu ni, dia untuk kita mendidik diri ni, menuntut ilmu. Bukan menuntut ilmu ni kita hanya nak belajar, lepas belajar, balik, lepas tu tidur. Bukan. Sama lah macam ustaz dia mengajar. Ustaz ni dia bukan nak cari follower, bukan nak cari banyak pengikut. Kalau dia ustaz nak cari banyak pengikut, ustaz ni akan dihumban ke dalam api neraka Allah. Ada dalam kitab ni. Muka surat, tak silap, muka surat 12. Muka surat 11. Dia tulis sini ulama Dajjal. Ada. Dia mencari, kalau dia orang berilmu, dia tak tulis sini ustaz, dia tulis sini orang yang berilmu. Dia belajar ilmu untuk mencari kemegahan, untuk mencari pengikut, untuk mencari kemewahan ni, dan untuk mencari keduniaan. Dalam kitab ni sebut, dinukilkan daripada Rasulullah, seandainya dia mati belum sempat bertaubat kepada Allah, matinya su'ul khatimah. Ada dalam kitab ni. Seandainya dia mati, sebelum dia mati dia bertaubat kepada Allah, maka Allah ampunkan dosanya. Itu bahaya sekarang. Tu yang takut tu. Tu yang takut. Paling takut. Jangan kata ulama, orang alim, ustaz tak ada dalam neraka. Ada. Kalau dia salah niat dia, habis. Kita kena muhasabah diri. Kena muhasabah. Kena muhasabah diri. Api neraka Allah. Betul lepas maghrib jangan lupa baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ada setengah jam dah? Belum kan? 20 minit. Bayar sejam kan? Ni rakam ada bayar kan? Artinya bagi segala ulama itu beberapa pangkat di atas pangkat mukmin, dengan 7 di atas pangkat yang antara tiap-tiap 2 pangkat itu perjalanannya 500 tahun. Nampak? Ni kelebihan orang menuntut ilmu. Pangkatnya perjalanan 500 tahun. Ni kelebihan orang menuntut ilmu. Lepas itu syurga ni perjalanannya satu pintu ke satu pintu, perjalanannya 500 tahun. Ini syurga Allah. Kita pendapat mengatakan 1000 tahun. Setiap satu pintu. Tentang syurga Allah. Setiap pintu syurga Allah ni ada nama Rasulullah. Itu kalau nak buat amalan, kami diijazah pada almarhum Ustaz Zaidi Hasbullah, atau guru Ustaz Zaidi Hasbullah. Dia panggil wirid 10. Salah satunya, bila dah dibacakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah. Dia panggil wirid 10. Ada lagi lah. Dia 10 wirid. Dah. Tu kita kena ada amalan infiradi, amalan yang sendiri. Selawat hari ni 1000 lebih kurang, ada 1000 selawat. Macam mana nak mimpi Nabi? Macam mana nak mimpi Rasulullah? Selawat paling kurang 1000. Paling sudah sengkit lah 1000. Hari ni makan nasi berapa ratus biji? Dan firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, ni kalam Allah. Innama yakhsyallahi min ibadihi ulama. Nampak ni? Kelebihan ulama.
Ulama tu untung. Siapa ada dalam keluarga ulama untung. Apa makna dia? Hanya saja yang takut akan Allah itu daripada hamba-Nya itu iaitu ulama. Ulama. Tu untung kawan dengan ulama. Apa untung dengan ulama? Apa untung? Kawan dengan ulama, nanti dekat negeri akhirat, ulama akan memberi syafaat 70 orang. Ini ulama. Ini ulama. Belum orang mati, belum dalam keluarga yang ada mati syahid pula. Belum dalam keluarga yang ada hafal Quran lagi. Ya, dalam keluarga ada hafal Quran, untung. Macam aku beruntung ah. Untung macam mana? Dalam keluarga aku ada ulama. Aku bukan ulama ah. Aku dah semak. Aku tak alim pun bodoh, ya. Bodoh, hina, dosa banyak, ya. Dalam keluarga aku ramai ulama, anak saudara aku, abang aku, onyang aku, arwah bapa aku, ya, mak mentua, mak sendiri, semua ahli-ahli ilmu. Dan hafal Quran pun ramai dalam keluarga hafal Quran. Ya, untung ah. Ambil berkat dia orang ah. Ya, tu untung kalau dalam ahli keluarga ada orang hafal Quran, ada ahli keluarga ulama, untung ah. Kita tak ada. Kita suka dalam keluarga kita ada artis. Ya. Jangan bangga sangatlah ada keluarga, ada kita berkawan dengan artis, jangan bangga lah. Ya. Ulama tak suruh pun kita, ahli keluarga kita ada artis. Ulama tak suruh pun, ya. Siapa ada ahli keluarga jadi artis ke, ya, jadi penyanyi ke penari, suruh berhenti ya. Suruh berhenti ya. Sebab di antara salah satu dunia ni gempa bumi, dunia ni bergegar, dunia ni mendapat balak dan wabak, salah satunya apabila ramai penari-penari wanita. Salah satunya bila ramainya hiburan-hiburan, banyak hiburan. Ya, ada dalam hadis, ada dalam kitab Al-Quran. Ya, ni bukan cerita dongeng, ni kata Nabi, kalam Nabi. Itu yang Ummul Mukminin, bukan Ummul Mukminin. Fatimah Zahra bertemu dengan Rasulullah. Ada Ummul Mukminin Siti Aisyah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa bumi ni gempa?" Bukan Rasulullah. Siti Aisyah diambil, dinukil daripada Rasulullah. Sahabat tanya dengan Ummul Mukminin. Ya, wahai Siti Aisyah, wahai Ummul Mukminin, kenapa bumi ni gempa bumi? Salah satunya ramai penari-penari wanita. Yang keduanya iaitu ramai banyaknya hiburan-hiburan. Ya. Ni tak ada. Tengah-tengah Covid pun sibuk nak menyanyi, ya, sibuk nak menari. Patut tengah Allah bagi balak dan wabak ni pada banyak istighfar, minta ampun dengan Allah. Ya. Kalau segi akhirat, ulama ni akan memberi syafaat 70 orang. Segi dunia apa dia Firdaus? Betul tak? Segi dunia nanti bila kita mati, ulama ni baca doa untuk kita. Kita mati, ulama ni jadi imam sampai jenazah. Kalau kita kawan dengan ulama, ada ahli keluarga ulama. Tu pentingnya ulama. Dan setengah daripada beberapa hadis itu, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Ya, Rasulullah. Kalau kasih Rasulullah kena selawat. Kalau kasih Rasulullah kena buat majlis ilmu. Ya. Kalau Firdaus dengan Murtada rajin, ya, sementara PKPB ni tak habis, kalau boleh datang seminggu sekali, tak apa. Tak apa, duit minyak aku bayar. Ya. Berapa kilometer, 1 kilo RM2 aku bayar. Ya. Rakam, ya. Rakam sebanyak mana orang tengok dalam page ke. Contoh sekarang ni orang tengok baru 119 orang. Sebanyak mana orang tengok, sebanyak itu kita dapat pahala. Lepas itu bila kita buat kerja agama, baca Quran, kita ceramah, ya, kita berzikir, niat dalam hati, ya Allah, aku dengar kuliah malam ni, ya Allah, pahalanya aku hadiahkan kepada mak bapak aku. Niat. Ulama bagi tahu apa? Sedikit pun tidak berkurang pahala kamu. Ya, niat kan. Itu dikatakan waladun solihun, anak-anak yang soleh. Ya. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau belajar nahwu saraf, ya. Kalau belajar matan jurmiyah, anbiya ni dia kalau dalam hadis ni menyebutkan bermula segala ulama itu, ya, bermula ulama itu adalah pewaris Nabi, ya. Itu yang bila belajar nahwu saraf, ya. Dia anbiya termasuklah ulama. Yang buat kerja Nabi ni ulama. Ulama buat kerja Nabi. Faham ya? Ulama buat kerja Nabi. Nanti bila dunia dekat dengan yaumul qiyamah, ulama semua Allah angkatkan, Allah wafatkan. Ulama yang berani berkata benar. Bukan ulama yang dia bercakap kerana periuk nasinya. Dia bercakap kerana hukum dan hakam. Qulil haqqa walau kana murra. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya? Dia berani berkata benar.
Berani berkata benar. Tidak berani. Dengan bini berani dengan bini. Kalau dengan bini tak berani, macam mana nak bagi tahu benda ni dengan orang lain? Ya, dengan kawan-kawan, dengan YB, dengan mana wakil rakyat, dengan kawan-kawan ke, dengan mana menteri, kita kena cakap mana yang tak betul, tetap tak betul. Mana betul, tetap betul. Itu lah. Ya, Imam Malik kena penjara sebab apa? Sebab menyampaikan hukum. Imam Syafi'i kena rantai sebab apa? Sebab menegakkan hukum. Ya. Hasan Al-Basri tak silap. Hasan Al-Basri ke Malik bin Dinar. Ya. Hasan Al-Basri tak silap. Kepada dah letak di tempat pemancung. Ya, ni Hasan Al-Basri. Ya. Sebab apa? Sampaikan hukum berkata benar. Ya. Kita tak ada. Kadang nak cakap dengan bini pun takut. Kalau bini tutup aurat pun takut. Takut nak cakap bini suruh tutup aurat. Cakap dengan bini, janganlah main handphone je, bacalah Quran. Tak berani. Berani? Mampus ya. Abang apa? Abang cakap apa? Abang tidur luar lah. Ya. Ya, main orang perempuan. Ya, lepas tu Nabi tak bagi orang perempuan jadi ketua, Nabi tak bagi. Orang perempuan tak boleh jadi mufti. Orang perempuan tak boleh jadi menteri. Orang perempuan tak boleh jadi wakil rakyat. Tak boleh. Nabi tak bagi. Maksudnya tak boleh jadi ketua lah. Boleh dia jadi ketua untuk wanita sahaja. Tak boleh dia jadi ketua untuk lelaki, tak boleh. Orang perempuan tak boleh jadi imam bagi lelaki, tak boleh. Orang perempuan tak boleh jadi ketua kampung, tak boleh. Semua orang lelaki. Tapi sekarang akhir zaman orang perempuan dah ambil alih kerja-kerja lelaki. Ya, Nabi tak bagi. Sebab orang perempuan ni di bawah jagaan lelaki tu. Ar-rijalu qawmu 'alan nisa. Ya, tu. Lelaki itu adalah ketua bagi kaum perempuan. Tu kaedahnya. Tak ada. Ya, orang perempuan dah ambil kerja lelaki. Orang perempuan dah panjat pokok kelapa. Nampak ya? Nak macam mana lah dunia akhir zaman? Orang perempuan main gym. Macam mana? Ya. Itu yang bila salah sikit suami kena tumbuk, lebam. Ya, tu. Bukan suami sini, kat Brazil sana. Bermula segala ulama itu, ya. Pewarislah mereka itu akan anbiya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Sabda Nabi, malam ni banyak baca hadis. Untungnya kita malam ni banyak baca kita hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasil mu'min al-alimul ladzi na'ini tija ilaih nafa'a wa ini staghna anhu aghna nafsah. Apa maknanya? Bermula yang terlebih afdal. Afdal ni yang terlebih baik, yang terlebih aula daripada manusia itu, iaitu mukmin yang ilmu, yang alim. Yang alim. Pedah dalam keluarga ada orang alim, ada keluarga untung. Murtada ada orang alim keluarga, untung. Dalam keluarga ada orang alim, untung. Bila ada masalah boleh buat rujukan, ya. Tu dia ada nak menuntut ilmu, dia ada 7 mim. Dia kena ada murajaah, kena ada mutawilah cakap Arab, ambil masa lama, muzakarah, mujahadah, mujadalah, muhimmah, bersemangat, ya. Dia banyak ada 7 mim. Ada 7 mim, dia ahli ilmu. Nak dapat yang nak menjadi ahli ilmu ni bukan senang, ya. Lepas tu siapa ada ilmu, dia tak mengajar, ilmunya hilang. Siapa ada ilmu, dia tidak beramal pula, ya. Sama juga, ilmu akan hilang. Dan siapa ada ilmu, dia tidak beramal, maksud tak beramal, maksud tak mengajar, ataupun dia tidak beramal ilmu yang dia belajar, ya, dia ada 1000 kali celaka. Ada dalam kitab ni. Ya, ni, aku tunjuk ni, ada dalam kitab ni. Kitab kuning ni, memanglah sekarang dia coklat. Kenapa orang panggil kitab kuning? Sebab dia kuning ni kuning. Ni orang panggil kitab kuning. Ya, dia punya kertas semua kuning. Kitab kuning ni banyak orang tak suka sebab dia semua kalang-kalang ulama dah hadis ni semua power. Semua dia kalau bagi tahu bodoh. Ya. Kalau cilaka dalam ni sebut. Dia tak ada tapis-tapisnya. Dalam kitab ni ulama-ulama dulu semua dia bercakap ni dengan maksudnya dia dengan cara-cara mendidik. Ni ulama-ulama terdahulu. Yang afdal dikehendaki orang kepadanya, nescaya memberi manfaat ia akan dia, dan jikalau baginya daripadanya, nescaya
ia akan dirinya, iaitu jikalau orang terkaya daripadanya. Maksudnya orang ahli ilmu ni, dia orang yang terlebih hebat dan terlebih kaya daripada orang kaya. Ini dah orang berilmu. Kelebihan orang yang berilmu, orang alim. Ya. Itu yang apa ni, Allahu Rabbi, itu yang buka kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman, dia tanya, wahai Nabi Allah Sulaiman, engkau nak kerajaan ke engkau nak ilmu? Tu kata Nabi Allah Sulaiman, aku nak ilmu. Kita kalau contohlah tiba-tiba malam ni malaikat Jibril datang jumpa kau, Firdaus. Turun malaikat Jibril. Wahai Firdaus, aku adalah Jibril. Aku diutus oleh Allah nak tanya dengan kau nak kaya ke nak ilmu? Ya. Kalau kita nak kaya lah, semua orang nak kaya lah. Semua orang nak kaya. Orang sekarang semua nak kaya. Tambah pula sekarang ni, orang tak pandang muka handsome, orang tak pandang badan sadu. Orang janji banyak duit, walaupun muka macam pecah rumah pun janji banyak duit. Orang sekarang ni, tambah pula orang sekarang ni ada duit tunjuk kat orang. Nak bagi zakat, nak tulis zakat dekat resit pun tunjuk kat orang. Tak payah lah. Tak payah. Dia ni, betul kena tahu, dia takabur. Kalau kita menunjuk-nunjuk, itu takabur. Menunjuk-nunjuk itu takabur. Contoh kita kira duit depan orang, kita tunjuk dalam media sosial, kita tolong orang, itu tak. Dia tengok kaedah. Kalau tujuannya untuk menolong sebagai orang lain, ikut cara dia, tak masalah. Itu kalau dia tidak jatuh takabur lagi. Dia ada kaedah yang kedua pula, lebih halus. Bimbang dia riak. Ni takut. Dia panggil, kalau riak ni dia panggil Allahul Rabbi, syirik af'al khafi. Syirik af'al khafi dia lebih halus daripada syirik khafi. Ni cukup bahaya. Dia dekat dalam ni. Tengoklah aku tolong orang, tengoklah aku bagi cek ke orang, orang lain tak boleh, aku seorang ni boleh. Ni. Itu orang ahli tasawuf, tengok dia orang semua hebat-hebat, kita perbanyak istighfar, minta ampun dengan Allah. Dah minit dah? 30 minit. Sikit lagi berhenti, Dah lapar ni, lapar dah. Perut dah bunyi dah. Dah bunyi macam dikir barat. Dia ngaji kan dia lama pun. Lama. Sama yang tengok live ni bukan dia lama. Kadang dia tengok sekejap, dia keluar, dia belah. Kadang ada setengah dia tengok live. Malah tengok lama sangat, nanti habis internet aku. Kalau tengok kuliah, dia takut habis internet. Kalau tengok benda lain, dia tengok orang, tengok cerita kungfu ke, tengok James Bond ke, tengok wrestling ke, dia tak takut habis internet. Kalau tengok kuliah, dia takut habis internet. Dekat dunia ni biarlah kita berhabis-habisan, habis duit, habis internet top up, kita habis duit untuk akhirat. Tak apa, nanti Allah balas kat negeri akhirat. Sekarang Allah tak tunjuk kelebihan-kelebihannya. Nanti kat negeri akhirat baru pembelian itu dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak semua orang yang dapat. Tak semua orang dapat. Sikit lagi, Dan sabda Nabi SAW lagi. Lepas ni dah berhenti dah. Aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilmi. Aqrabun nas min darajatil nubuwati ahlul ilmi. Ini semua hadis-hadis sahih ni. Bukan hadis palsu. Artinya terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuah itu, iaitu ahli ilmu. Ahli ilmu. Allahu Rabbi. Ahli ilmu. Ain, lam, mim, waw. Ain, ailiyin. Betul? Ailiyin, darjat tinggi. Lam, latifun, kelembutan. Betul, orang ada lagi dia berilmu, lagi kelembutan tu apa? Lagi tawaduk, lagi beradab. Ini orang ahli ilmu, bukan lagi ada ilmu, lagi nak nunjuk-nunjuk ke orang, lagi nak bantai ustaz lain. Sikit-sikit ustaz tu, sikit-sikit ustaz tu bodoh, ustaz tu baca hadis tak betul, ustaz tu cakap tak betul. Ini orang yang ni bukan ahli ilmu. Ahli ilmu ni dia tawaduk. Itulah ain lam mim waw tu. Lam tu latifun, kelembutan, lagi berilmu, dia lagi berendah diri, lagi berilmu, lagi dia beradab. Tengok mesin fotostat. Kenal mesin fotostat? Mesin fotostat, berapa banyak dia fotostat kitab? Lagi dia banyak fotostat kitab, lagi dia tetap macam tu lah. Tawaduk dia. Ni mesin fotostat. Ni ahli ilmu macam tu lah.
Ini tak ada. Kadang kita baru belajar sikit, oi belagak ya. Baru belajar sikit, dah dia condemn, tok guru sendiri dia condemn. Faham tak? Inilah ni dah dikatakan ahli ilmu yang mereka tidak dah mendapat ilmu yang bermanfaat, ya. Tu. Lam latifun, mim ma'rifatullah. Lagi dia berilmu, lagi dia kenal Allah. Lagi dia berilmu, dia kenallah diri, siapa diri. Bila siapa kenal diri, dia kenal Allah. Pada sifat hamba apa? Pernah berhenti lah. Sifat hamba tu apa? Boleh tahu sifat hamba tu apa? Banyak belajar orang ustaz ni, cakap tak tahu sifat hamba apa? Sifat hamba. Itulah duduk Kuala Lumpur, tengok peha ramai, ilmu hilang. Itu orang duduk pekan ni bahaya. Duduk pekan ni bila tengok peha ramai, ya. Bila tengok peha orang jogging, buka aurat, tengok leher orang perempuan, ya. Bila kita suka tengok benda-benda tu, ilmu hilang. Ilmu hilang. Itu ulama-ulama ni dia buat perkampungan dalam hutan, dalam kampung sebab nak mengelak daripada benda-benda macam ni, ya. Sebab bila dekat luar ni, ya, banyak mereka ni lalai dengan Islam, lalai dengan agama. Itu dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kafah keseluruhannya. Tu. Apa orang ni? Beres. Malam ni belajar best, ada boleh makan. Kalau belajar boleh makan, ya. Boleh makan. Ni, hamba ni 4 sifat. Dah belajar dah 4 sifat. Bodoh, hina, fakir, lemah, ni hamba. Betul kita tak boleh lawan Allah. Ya. Apa hikmah Allah bagi Covid? Terus, apa hikmah Allah bagi Covid? Hikmah Allah bagi Covid, dia suruh kita muhasabah diri. Dia suruh kita muhasabah diri, ya. Ingatkan Allah. Tu ya hikmah Allah bagi Covid. Ya. Aku baru bagi Covid, baru bagi PKPB, engkau tak boleh rentas negeri. Engkau dah tak tenteram dah, tak tenteram. Macam mana nanti dalam kubur engkau tak boleh keluar daripada kubur? Itu ni kalau orang dia nampak akhirat, bila dia dapat PKPB dia nampak akhirat. Ini baru kerajaan bagi PKPB, tak boleh rentas negeri. Aku dah risau, dah tak tenteram, dah gelisah. Macam mana dalam kubur? Lagi tempat sempit. Lagi tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas kubur sebelah pun tak boleh. Ni kalau orang dia nampak akhirat. Nampak akhirat. Itu yang paling kita takut. Kita duduk dalam kubur, dalam liang lahat. Kita ni semua calon-calon mati, calon-calon jenazah semua. Ya, bakal-bakal jenazah. Yang tukang bawa van jenazah pun mati juga. Hari ni dia bawa jenazah, nanti satu hari orang bawa dia pula, dia masuk dalam van jenazah. Kan? Lepas tu tak boleh elak pada mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Pasti mati, ya. Duduk dalam kubur, seorang. Ni duduk bila mati, cincin buka. Ya, buka. Jam buka, semua buka. Gigi palsu pun buka. Tak boleh bawa gigi palsu. Tapi seandainya orang ni dah mati, ya, melekat giginya, ulama kata tak payah dicongkil-congkil, biar aja melekat. Apa? Nanti akan menyakiti bagi jenazah. Itu dengan jenazah kena jaga sungguh. Ya. Sekarang ni orang tengah viral, ada seorang pendakwah tapi rahsia nama dia, ya. Kata pendakwah ni buat tak baik, pendakwah ni ada merogol lah, apalah macam-macam. Siapa yang kata pendakwah ni yang hina ataupun dia komen yang bukan-bukan dengan pendakwah ni, nanti orang ni dia dekat negeri akhirat, dia sangkut tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Sebab dia dah salah dengan pendakwah ni, dia dah salah dengan penceramah ni, sebab dia dah maki, dia dah kata pendakwah ni perogol lah, apalah macam-macam. Dia akan susah ke negeri akhirat, tak boleh dah masuk syurga. Dia kena jumpa dengan orang ni, kena minta maaf. Tapi dekat negeri akhirat bukan untuk minta maaf. Kat negeri akhirat ni ditukarkan amalan-amalan jahat dan amalan-amalan baik kepada amalan-amalan jahat. Itu hati-hati lah. Ya, hati-hati lah. Orang tu buat jahat ke, orang tu dah buat apa, itu urusan dia, bukan urusan kita. Kena jaga sungguh lah. Sebab syaitan ni dia jahat. Syaitan cukup jahat, dia akan cari jalan supaya kita ni bergaduh sesama Islam, bergaduh sesama ustaz, bergaduh sesama sekolah, bergaduh suami isteri, bergaduh dengan jiran. Ya, syaitan jahat. Jahat syaitan. Sebab apa? Dia sesak kita,
Dia ajak kita supaya buat benda-benda jahat agar syaitan iblis ni ada kawan dalam api neraka Allah. Jahat tak jahat syaitan. Ya. Sikit lagi. Ya. Sabar. Berapa minit? Baru 42 minit. Ya. Malam dia ada makan sedap. Ada nasi kukus budu. Ya. Import budu daripada Turki. Ya. Sikit-sikit. Ya. Sikit je. Siapa ada lapang boleh datang jumpa aku, ziarah aku, ya. Siapa nak ziarah, tak nak ziarah tak apa lah, ya. Tapi nak datang WhatsApp dulu, bagi tahu dulu janji hari apa, ya. Boleh buat makan-makan, ya. InsyaAllah. Tengoklah niat baik ya. Kalau datang niat tak baik jumpa aku tetap layan baik punya, ya. Jangan risau lah, ya. Tetap bagi makan juga, ya. Jangan risau. Lepas tu dia ada amalan-amalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ala hayyil ladzi la yamut. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hayyil ladzi la yamut. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hayyil ladzi la yamut. Orang nak buat jahat macam mana pun tak boleh. Allah jaga orang ni, Allah lindung orang ni. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku bertawakal, hayyil ladzi la yamut. Dialah yang hidup dan dialah yang tidak mati-mati, ya. Minta dengan Allah. Ini semua ada amalan, ya. Sikit lagi nak berhenti dah, ya. Dan sabda Nabi SAW lagi. Nabi bersabda lagi, ya. Kalam Nabi, ya. Nabi ni sidik, dia bukan kazib. Apa sebenarnya sidik, Firdaus? Benar, ya. Kazib? Ya. Dia berlawan lah. Benar lawannya pembohong, ya. Dia berlawan lah, ya. Itu kita kalau belajar tauhid kan, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah tu kan. Tu dia berlawan tu, ya. Yashfa'u yaumal qiyamah salasatul anbiya. Summal ulama summa syuhada. Apa? Artinya satu yang memberi syafaat pada hari kiamat iaitu anbiya. Apa? Iaitu artinya sebenarnya yang memberi syafaat pada hari kiamat itu iaitu anbiya. Anbiya tu nabi lah, rasul lah bagi syafaat. Kemudian maka ulama, nampak? Ulama. Kemudian syuhada, orang mati syahid. Ini kalangan ulama. Dalam hadis tersebut YB boleh bagi syafaat, tak boleh. Dalam hadis tak disebut artis bagi syafaat, tak ada. Dalam hadis tak disebut geng-geng motor bagi syafaat, tak ada, ya. Yang bagi syafaat ni apa ni, ya? Anbiya, ulama, syuhada. Ni kena ada keluarga ulama. Kalau geng motor ada ulama, untung lah, ya. Ulama, ya. Al ulama warasatul anbiya, ya. Ulama warasatul anbiya. Kena Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni di antara ulama bagi perempuan. Rabi'atul Adawiyah ni orang ni kurus. Bukan Rabi'atul Adawiyah sekarang ni, badan gemuk-gemuk, Bahkan kuat, Bahkan kuat, main PUBG pun kuat, Rabi'atul Adawiyah pada zaman Aulia. Rabi'atul Adawiyah ni dia boleh semayang atas udara. Pada satu hari, dia buka sejarah Rabi'atul Adawiyah. Dia dibeli oleh seorang majikannya. Rabi'atul Adawiyah ni dia tengah semayang wirid dalam dia punya bangsal. Setiap malam dia punya majikan ni nampak satu pantulan cahaya daripada arash. Nampak daripada arash. Maka majikannya intai, rupanya Rabi'atul Adawiyah ni sedang beribadah kepada Allah, sedang menitikkan air mata. Dia minta apa? Minta satu dengan Allah. Ya Allah, aku minta redha-Mu. Ya Allah, aku minta redha-Mu. Ya Allah, aku minta redha-Mu. Esok hari majikannya bagi tahu Rabi'atul Adawiyah, wahai Rabi'atul Adawiyah, aku membebaskan kau. Nampak, ya? Ni Rabi'atul Adawiyah. Orang yang cukup hebat, wali Allah bagi perempuan. Kita tak ada. Kadang setengah ada keluarga nama je Rabi'atul Adawiyah, tapi perangnya teruk,
Sama lah macam kita, setengah orang nama macam nama Nabi Ibrahim, Sulaiman, ya. Macam perempuan macam ni Ustaz, untuk dapat syafaat. Perempuan dapat syafaat? Untuk dapat syafaat, kan lelaki kan ya Rasulullah kan. Perempuan sama Rasulullah. Ya, Fatimah termasuklah Fatimah Zahra, anak baginda, isteri baginda, ya. Itu dalam kitab sebut, bukan dalam hadis dan bukan dalam kitab Alam-Alam Akhirat. Dia dua kelompok, satu kelompok ni daripada jauh penduduk dia padang mahsyar, dia nampak satu kelompok ni daripada jauh, dia ada dua kelompok, dia ada dua cahaya. Ada kitab ni ada dalam kita, ya. Satu kelompok ni dia orang nampak dua cahaya datang, satu cahaya sampai cahaya yang pertama sampai rupa Rasulullah dengan hamba yang bertakwa, dengan sahabat-sahabat, dengan para syuhada. Dia kata mereka, ya Rasulullah, kami ni adalah hamba Allah. Kami ingin syafaat kepada engkau, wahai ya Rasulullah. Gitu. Cakap itu lah. Rasulullah tak tahu je. Rasulullah tak tahu je. Ya. Tolong ya Rasulullah. Bila hamba Allah ni, umat Rasulullah ni cakap apa? Ya Rasulullah, kami ni umat engkau. Bila cakap kami ni umat engkau ni, Rasulullah toleh. Bila Rasulullah toleh, apa kata Rasulullah? Memang engkau umatku, tetapi engkau engkar dengan syariat aku. Tapi engkau tak ikut dengan sunnah aku. Engkau tidak ikut dengan perjuangan aku. Engkau engkar dengan hukum dan hakam Allah. Dia Rasulullah tunggu pergi. Itu yang ada dalam hadis yang apabila mereka ni tidak ikut perjuangan Rasulullah, syariat Rasulullah, sunnah Rasulullah, mereka ni tak jumpa dengan Rasulullah. Maksudnya tidak mendapat syafaat daripada Rasulullah. Ya, satu di kumpulan dapat nur dan cahaya, dia dapat sampai pula, itu dipimpin oleh Fatimah Zahra. Itu yang mula-mula masuk syurga bagi lelaki Rasulullah, yang bagi perempuan yang masuk syurga mula-mula adalah Fatimah Zahra. Ya, itu yang bagi perempuan, dia bercakap dengan bagi tahu dengan Fatimah Zahra, wahai Fatimah Zahra, anak baginda, ya. Perempuan syurga kami ini, wanita-wanita hamba Allah, tolonglah syafaat kami. Ya. Dia cakap umat Rasulullah, ya, baru dia toleh. Nanti dia sama cakap macam mana Rasulullah cakap. Ya. Ada dalam buku Alam Akhirat, ada dalam kata. Buku dah nak koyak, buku dah 40 tahun. Ya. Kita banyak selawat kata Rasulullah, banyak selawat. Ya, selawat. Kita kena bagi tahu bini, Pedas. Yang selawat. Ayang ni selawat, abang tak payah. Ya. Kita nak suruh orang selawat, kita kena selawat dulu. Nak suruh orang bertasbih, kita kena tasbih dulu. Itu dalam poket, ya. Kurang-kurang dalam poket ni kena ada tasbih. Tasbih. Bila selut-selut ada tasbih, kita boleh ingat Allah. Ingat ni, orang tengok live ni, dalam poket kena ada tasbih. Ni tak ada, dalam poket ada handphone, lighter, rokok tu je ada. Ya. Ada tasbih. Memanglah, tasbih ni bukan wajib, tak wajib. Pada zaman Nabi Rasulullah, dia berzikir bagi apa? Jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu tukar khalifah. Mereka buat tasbih daripada biji tamar. Ya. Nah, asal hukum pakai tasbih, dia harus. Dia jatuh sunat. Bila ada tasbih, kita boleh ingat Allah. Jatuh sunat. Ya, ini hukum pakai tasbih tu, dalam poket kena ada tasbih. Bila ada tasbih, surat-surat ada tasbih, kita sebut kepada Allah. Ya, betul ada tasbih ada. Nampak? Ya. Nampak? Tasbih kat rumah. Ya. Orang yang rakam pun tak ada tasbih, nampak? Jahanam. Kena ada tasbih. Ya, tasbih. Ambil naik motor, bukan tasbih. Dekat handle, sini ada tasbih. Bukan ni. Kalau pergi konsep bukan ni, bukan tasbih. Tu iman tak kuat lagi, ya. Ya. Pergi parlimen ada tasbih. YB pergi parlimen ada tasbih. Hebatlah YB, ya. Memang hebat dah. Ya. Kita pergi konsep ada tasbih, hebat. Ya. Orang cakap, biarlah orang nak kata poyo ke pelantah. Ya. Dia mula-mula dia kena paksa, lama-lama dia biasa. Ya, biasa, lama-lama dia biasa. Memang dia malu nak beramal. Ya. Macam telefon, ya. Telefon itulah. Nak buat benda baik dia bukan senang, susah orang benda baik ni, dia banyak cabaran, ya. Dia banyak cabaran, dia kena banyak melawan hawa nafsu, lawan syaitan. Ya, nak buat benda baik bukan senang. Bila kata cukup sampai ke sini, insya-Allah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Dan minta maaf seandainya ada tersasar, ada menyakitkan hati, ya. Tapi bab hukum dan hakam tidak ada tolak ansur. Mana yang hak, ya. Mana yang halal, mana yang haram. Ya, ni bab hukum dan hakam.
Tidak ada tolak ansur buat hukum dan hakam. Mana yang benar tetap benar. Qulil haqqa walau kana marra. Kalau ada tak betul, tolong tegur. Kita ni bukan nabi, kita ni bukan rasul. Ya, kadang-kadang kita tersasar. Ya, tapi kita belajar ni bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Dia belajar ni untuk mendidik agar kita ni menjadi hamba Allah yang bertakwa. Inilah tujuan kita menuntut ilmu. Bukan kita menuntut ilmu ni nak cari salah orang. Kita menuntut ilmu ni untuk mencari salah sendiri. Ni menuntut ilmu. Ya. Kita menuntut ilmu ni bukan nak cari salah orang, kita menuntut ilmu nak cari salah sendiri. Itu lah. Macam kita makan untuk apa? Kita makan untuk kita lah. Sekarang ni kan orang ada sibuk. Kita jaga kita. Aku jaga aku, engkau jaga engkau. Tu kita jaga kita, ya. Kita jaga kita. Sunnah kita jaga kita. Sunnahnya apa? Sunnahnya ukhuwah, itu sunnah. Aku jaga aku jaga murtada. Murtada jaga aku. Itulah sunnah dia. Kalau kita jaga kita, itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah. Itu yang jenis sampai nak bersalam takut. Murtada, berani salam aku. Orang nak salam takut mati sekarang. Ya, takut mati. Setiap bulan orang salam aku, orang yang salam tu mati, aku tak mati. Ya. Ni akhir zaman dunia dia panggil fitnah. Fitnah bersalam. Ya, fitnah menuntut ilmu. Ya. Ni akhir zaman dunia dengan yaumul qiyamah. Ya, dunia dekat kiamat akan banyaklah fitnah berleluasa tentang fitnah. Faham ya? Nak salam, siapa nak salam, salam. Siapa dah salam dapat pahala. Selagi dia belum lepas tangannya, maka selagi itulah diampunkan dosanya. Ya, bila dia lepas tangannya, gugurlah segala dosa-dosanya. Dia di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala kelebihan orang bersalah. Ya. Peluk pula. Apa kelebihan kita peluk orang? Peluk. Apa? Tengok ni lepas ni tutup. Kita dengan bini kita semasa kita berjima, masa kita bersetubuh, ada pada jauh ke pada dekat? Betul tak? Ataupun pada jauh? Pada jauh, cium pada jauh, cium dekat. Cium dekat kan? Kalau cium dekat, dia rasalah dia punya zat, betul tak? Kan? Dia rasa zat dia. Dia rasa nikmat dia. Ya, lepas tu kita peluk. Bila kita peluk, dia dah mendatangkan kenikmatan, mendatangkan kesedapan. Pada ketika itu, bila kita peluk, dua hati menjadi satu hati. Bila dua hati menjadi satu hati, dia tidak mendatangkan tentang jijik pun. Air liur pada air busuk. Pada ketika bersama, air liur tak busuk. Sebelum bersama, contohlah, sebelum bersama, ya, ambil air liur, colek kat bini. Marah kan? Marah. Masa bersama, tak marah pun. Ni kelebihan orang berpeluk, kelebihan orang bersama dia di dalam, maksudnya dia berpeluk-peluk di dalam rahmat, tetapi dengan secara yang halal, bukan secara yang haram. Ya, tu kaedah dia. Ya. Bila rasa cukup sampai kat sini insya-Allah. Ya, ada rezeki nanti korang lapang datang ni. Ya, datang lagi, bawa kawan lagi, ya. Bawa kawan lagi, kita untuk ilmu, buat live. Percuma je mana pis datang nak hantar, ya. Tak ada kena bayar pun. Ada tuan-tuan nak minta aku bayar, aku boleh bayar, ya. InsyaAllah ya, ada rezeki banyak umur kita jumpa lagi. Kita jangan takutlah ya, selain daripada Allah, adalah kita takut kepada Allah ya. Ingatlah makhluk tidak boleh memberi mudarat, yang boleh memberi mudarat, yang boleh memberi susah. Yang boleh memberi susah maksudnya Allah saja. Selain Allah tidak boleh memberi mudarat dan memberi susah. Itu kita ada Allah. Faham ya? Ingat balik kepada Allah. InsyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asrahna wa bika nahya wa bika namutu alaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.